Setakat semalam, 14.7 juta rakyat Malaysia sudah menerima suntikan dos pertama. Sementara 7 juta penduduk telah melengkapkan suntikan 2 dos vaksin COVID-19. Apakah yang perlu kita fahami dalam terus memerangi wabak maut ini? Nafas bagai terhenti, rindu kamu separuh nyawa. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Anda kembali bersama Wanita Hari Ini siaran 5 Ogos 2021. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar anda di rumah? Seperti biasa hari ini saya juga Farin akan bersama anda dan kami akan kongsikan macam-macam hari ini yang memberi inspirasi, idea dan juga informatif kepada anda. Sebagaimana anda lihat Fatin penuh bersemangat, penuh ceria pada tengah hari ini dengan pakaian bunga-bunganya. Saya yang serba berwarna biru yang cerah ini. Kami harap kehadiran kami di kaca TV anda mampu menceriakan dan terus memberi semangat anda untuk meneruskan hari ini sebagaimana semangatnya kita, demamnya kita untuk terus menyokong atlet-atlet Olimpik kita yang beraksi pada hari ini. Betul. Tadi masa saya sarapan pagi tu sempat-sempat saya jengah-jengah dekat TV melihat aksi sukan terjun. Yang mana kita punya atlet Pandalela Rinong sekarang ini mara ke peringkat akhir. Tahniah untuk Pandalela dan beliau akan terus beraksi untuk peringkat akhir sekitar jam 2 nanti dan kita harapkan persembahan terbaik daripada beliau. Dan antara lain juga yang mara ke peringkat seterusnya adalah Dato' Azizul Hasni Awang dan juga Shah Firdaus yang bakal beraksi juga sekitar jam 2 petang ini yang juga adalah peringkat menuju ke peringkat akhir 8 terbaik setakat ini. Dan kita percaya mereka akan terus ke peringkat akhir untuk meraih sekurang-kurangnya pingat untuk negara. Tapi saya sangat-sangat berharap Dato' Azizul dapat pingat emas. Ada sesuatu yang mungkin mengejutkan kita, tapi kita harapkan mereka berjaya dan ramai-ramai kita sokong mereka dan siap sedialah depan TV tu jam 2 petang ini. Dan pagi tadi untuk golf Kelly Tan, seorang pemain golf yang mewakili negara Malaysia telah pun beraksi. Okey, selamat maju jaya. Dan ini satu lagi perkongsian Farin. Tadi kita dah kongsikan dengan penonton sesuatu yang membanggakan. Betul. Ini perkongsian satu lagi yang mana membanggakan, orang kata dapat menyentuh hati juga dengan semangat yang mana beliau mempunyai kekurangan tapi mampu untuk teruskan kehidupan. Baik, untuk meneruskan kelangsungan hidup inilah walaupun serba kekurangan, semangat beliau yang besar terus orang kata bersemangat untuk meneruskan kelangsungan hidup walaupun tidak memiliki sebelah tangan Fatin. Betul. Tapi menjadi seorang penunggang ataupun penghantar Food Panda, beliau terus gigih. Dan yang saya juga cukup bangga, beliau tidak segan-segan untuk mengakui kekurangan beliau, tetapi inilah semangat yang harus dicontohi oleh mereka yang merasakan diri mereka sempurna. Kemudian mengeluh-ngeluh susah macam mana nak cari makan, macam mana nak bekerja dan sebagainya. Betul, terbukti sebenarnya tak ada alasan untuk kita mencari rezeki berjaya ataupun memenuhi segala keperluan harian kita. Saya ada baca juga dekat bawah ruangan komen tu, rata-rata memang mengucapkan semoga dipermudahkan urusan Abang Rider ni lah. Kan sebab bukan senang dengan menggunakan sebelah tangan saja nak bawa motor. Benar. Sangat susah. Saya sangat respect. Saya sebenarnya kalau kita fikirkan kalau mereka boleh, kenapa kita yang sempurna ini tidak boleh? Betul tak? Betul. Itu iktibar untuk kita lah. Lebih semangat hari ini. Saya sebenarnya daripada tadi saya tak sabar tahu nak kongsikan rasa syukur dan rasa bangga saya kerana semalam saya dah lengkap pengambilan vaksin 2 dos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kongsilah sikit apa antara beza first dose dos pertama dan dos kedua, Farid? Alhamdulillah saya okey. Setakat hari ini tidak ada apa-apa kesan sampingan, tapi saya rasa isteri saya kat rumah tu daripada malam tadi dia dah demam. Sekarang ni anak saya tengah jaga dia. Alamak. Okey, semoga cepat sihat Kak Lina. Okey, ada kena-mengena juga kan dengan kita punya topik hari ini kan, yang mana kita nak merungkai segala persoalan apa orang kata tanda tanya penonton kita berkenaan dengan vaksin ini. Tapi sebelum itu Fatin, semalam di pusat pengalaman vaksin itu pelbagai gelagat, pelbagai ragam yang kita saksikan yang juga kita ingin kongsikan bersama dengan anda. Kita saksikan. Jom kita saksikan.
get it. Group drop. Aduh, kamu bikin aku jadi lemah. Karena senyum kamu itu paling gemes. Memang kamu berbeda dari yang lain. Aduh, kamu bikin aku jadi lemah. Karena senyum kamu itu paling gemes. Memang kamu Mesir penuh kiriman suya. Tutuan dari kono, tutuan dari seste, tutuan seste. sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Macam-macam sebenarnya. Saya cari-cari juga muka Farid Ahmad Lampu tak jumpa pula. Tapi apa pun kita kena orang kata bagi tepukanlah kepada mereka. Betul. Mereka mampu untuk ambil vaksin walaupun ada yang takut, ada yang macam-macam karakter keluar kan. Tak, yang sebenarnya pelbagai ragam pergi dan ada antaranya saya dengar satu jenaka di mana kalau mereka rasa nak pergi PPV tu, sebenarnya mereka nak cek jodoh. Manalah tahu Semoga kan. dipermudahkan. Okey, baik Fatin, saya kira sekarang kita terus menarik tumpuan para penonton kita tentang topik yang bakal kita bincangkan. Tapi saya nak anda tumpukan kepada dua angka kritikal ini terlebih dahulu sebagai pembuka. Setakat semalam 257 kematian, 19,189 kes baharu. Dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya kenapa anda perlu divaksin. Kenapa walaupun anda telah divaksin, anda masih perlu patuh SOP. Dan juga topik hari ini akan menjawab segala pertikaian, persoalan bagi mereka yang mempertikaikan peranan vaksin. Peranan vaksin di mana mereka kata kalau dah vaksin ni sepatutnya mereka kebal. Mereka boleh bebas ke mana-mana. Jadi ada di antara mereka yang terus enggan mengambil vaksin. Jadi saya harapkan topik hari ini mengubah tanggapan anda. Topik dah vaksin, kenapa perlu jaga SOP? Sebentar nanti kita akan bersama dengan tetamu kita, Dr. Venus Warren yang akan merungkai segala persoalan anda penonton. Tapi selepas ini kita nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini seperti yang kita janjikan di awal tadi, topik dah vaksin kenapa perlu patuh SOP. Pastinya hari ini kita akan rungkai segala persoalan anda, tapi anda jangan lupa untuk hantarkan sebarang soalan ataupun pandangan. Ada sebarang tanda tanya, hantarkan di Facebook kami dan juga di Instagram kami. Kita tak nak buang masa, kita nak kenalkan terus kita punya tetamu hari ini, Farid. Ya, baik. Hari ini kita akan bersama dengan seorang ketua penolong pengarah kanan bahagian kawalan penyakit, iaitu Dr. Venus Warren Mutu yang telah pun bersedia dalam talian dan kita akan bersama beliau sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, untuk terus memperjelas dan memperincikan topik kita hari ini, kita saksikan laporan ini terlebih dahulu. Silakan. Data terkini meletakkan Malaysia pada tahap tertinggi di dunia dalam pemberian vaksin, di mana kepantasan vaksinasi negara ketika ini jauh lebih tinggi daripada kadar pemberian vaksin COVID-19 di negara lain termasuk Amerika Syarikat dan United Kingdom. Setakat semalam, 14.7 juta rakyat Malaysia sudah menerima suntikan dos pertama, sementara 7 juta penduduk telah melengkapkan suntikan 2 dos vaksin COVID-19. Ini merupakan kabar gembira dalam usaha negara mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini berdasarkan kepantasan kadar vaksinasi semasa. Pengambilan vaksin dapat membantu mengurangkan risiko jangkitan dan simptom COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, perkembangan semasa kebelakangan ini menunjukkan varian baharu Delta sangat kuat dan lebih ekstrim. Justeru, apakah yang perlu kita fahami dalam terus memerangi wabak maut ini? Dan bagaimanakah melalui program vaksinasi, diri kita dapat dilindungi?
Dah Okey. vaksin, kenapa perlu patuh SOP? Ramai yang bertanya soalan ini. Jadi kita terus bersama dengan Dr. Vineshwaran Muthu yang telah pun bersedia dalam talian. Apa khabar, Doktor? Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari Fatin dan juga Farhin. Ya, nampak Doktor sihat ceria. sehingga hari ini nak berkongsi fakta mengenai kenapa kita perlu patuh SOP walaupun dah divaksin ini. Okey, kita nak terus tanya kepada doktor. Soalan pertama, doktor. Ini paling orang kata penting untuk kita tahu yang mana sebenarnya vaksin COVID-19 ni adakah ia penyembuh atau pelindung sebenarnya kepada kita? Dia boleh menjadi pelindung dan dia boleh jadi penyembuh kepada pandemik. So, pertama saya akan ulas sikit tentang pelindung. So, pada COVID-19 ni, virus tu akan serang ke tubuh kita. Apabila dia serang tubuh kita, imun sistem kita yang akan melawan dia dan mengalahkan virus tersebut. Jika imun sistem kita kuat, bagus dan juga stabil, dia boleh melawan virus tersebut sehingga kita sembuh. Itu yang kadar kesembuhan yang kita lihat tiap hari. So tiap hari kes-kes COVID itu sembuh disebabkan oleh imun sistem kita. Tapi imun sistem kita memerlukan waktu untuk membina imun sistem. Dia macam kereta kebal, kapal terbang and so on, perlukan waktu. So vaksin, tugas vaksin atau bagaimana vaksin bertindak ke dalam tubuh kita adalah dia akan membantu imun sistem kita dilatih untuk mengenal virus COVID-19 ni. Itu yang dikatakan sebagai pelindung. Dan doktor, mungkin saya boleh menambah, adakah individu yang telah divaksin ini juga boleh melindungi individu lain yang belum divaksin? Kalau kita tengok ada hashtag lindungi diri, lindungi semua kan? Mungkin boleh diperjelaskan lagi. Okey, bila keadaan pelindungan tu akan jadi bila kita telah mencapai herd immunity. Okey. Setelah mencapai herd immunity, baru kita boleh katakan bahawa kita boleh melindungi mereka-mereka yang belum mendapatkan vaksin atau tidak dapat menerima vaksin. Contohnya seperti kanak-kanak di bawah 12 tahun, ada certain penyakit, contohnya memakan ubat-ubat steroid atau imunosupresif, masyarakat yang imunosupresif. Now, mereka akan dilindung. Akan tetapi, pada status sekarang adalah kita dapati bahawa kes COVID ni masih tinggi. Pertama. Kedua, kita nampak yang ada varian baru yang setiap kali menjadi tantangan terhadap kita. Okey. Dan varian baru ni akan terjadi apabila jangkitan COVID ini pindah dari seorang ke seorang yang lain. Kita dapati bahawa apabila virus masuk ke dalam host yang sama, dalam konteks ini host kepada COVID-19 adalah manusia. Dan apabila dia jump from one person to another person, virus itu boleh berubah bentuk dia di spike protein. Okey. Bagaimana perubahan itu terjadi, itu adalah satu fenomena yang masih kita nak belajar. Tetapi dia mengambil genetik material daripada tubuh kita dan juga boleh ambil daripada bakteria atau virus lain yang coexist dalam tubuh kita. Okey, doktor, kalau bercakap Ya, silakan doktor. boleh teruskan? Kita kena bayangkan seperti ombak. Setiap ombak ada dia punya kebesaran dia lain kan. Ada yang ombak kecil, ada yang ombak besar. So ombak yang besar ini adalah kita namakan sebagai variant of concern. Contohnya yang delta tersebut. Okey. Baik, sedikit doktor, kadang-kadang ada jenis-jenis vaksin juga menjadi isu sebenarnya. Adakah jenis vaksin itu memainkan peranan? Pfizer, Sinovac ataupun AstraZeneca? Semua jenis-jenis vaksin objektif adalah sama, iaitu untuk membangun imuniti tubuh badan kita. Akan tetapi apakah substans yang kita gunakan dalam vaksin tersebut dia dipengaruhi oleh substans yang kita
gunakan. Contohnya mRNA atau viral vector dan juga virus yang telah dilemahkan. Contohnya kita ada 3 jenis yang kita gunakan di Malaysia, iaitu Sinovac daripada virus yang dilemahkan, AstraZeneca daripada viral vector dan juga daripada mRNA iaitu daripada Pfizer. So ketiga vaksin ni memang fungsinya adalah untuk membentuk imuniti tubuh badan kita. Akan tetapi dengan perubahan varian-varian ini, kadang-kadang efikasi atau Keberkesanannya. boleh berkurang, tetapi imuniti tubuh badan kita tetap akan lawan dengan virus COVID tersebut. Okey, baik doktor. Kalau kita melihat mungkin ramai juga masih kurang pasti. Contoh macam saya tadi dah kongsikan, saya dah lengkap 2 dos semalam. Tapi masih ramai lagi yang masih tertanya-tanya berapa lamakah masa yang diambil untuk vaksin itu benar-benar melindungi diri kita daripada COVID-19, doktor? Keberkesanan. Okey, sebenarnya keberkesanan vaksin tu contohnya mRNA. Bila dia masuk dalam tubuh badan kita, dia akan memacukan atau start the cycle daripada immunity tersebut. Dan kita dapati bahawa pembentukan immunity setiap individu tu berbeza dan dia kita boleh lihat daripada 1 minggu hingga 3 minggu untuk seseorang tu mendapat satu immune response yang baik. Baik. So disebabkan itu kita skalakan daripada first dose ke second dose tu selama 3 minggu. 3 minggu. Dan untuk AstraZeneca, kita jarakkan 6 hingga 12 minggu. Okey, banyak lagi sebenarnya kita nak tanya kepada Dr. Vignes, tapi sebelum itu kita nak bawa perhatian penonton kita untuk saksikan apa kata orang ramai. Kita saksikan. Hai doktor, so saya ada 2 soalan. Soalan pertama, jika saya telah lengkapkan 2 dos vaksin dan saya dijangkiti virus COVID-19, adakah simptomnya akan berkurang? Soalan kedua, adakah saya berkemungkinan untuk menyebarkan virus COVID-19 walaupun saya telah divaksin? Hai, Assalamualaikum. Saya sudah selesai divaksin. Jadi saya nak tanya, adakah saya masih berisiko tinggi untuk kena virus COVID-19 selepas divaksin memandangkan sekarang muncul varian baru? Terima kasih. Saya nak tanya, berapa lama vaksin ini dapat melindungi dan bertahan kepada manusia? Terima kasih. Okey, itu antara persoalan daripada penonton-penonton kita. Tapi sebelum kita sentuh berkenaan dengan itu, doktor, sebagaimana vaksin yang lain kan, ada keperluan untuk mengambil orang kata dos ketiga dan telah pun berlaku di beberapa negara antarabangsa. Bagaimana sebenarnya doktor melihat kepada keadaan ini? Okey, kita lihat apabila mereka membuat vaksin first generation tersebut, ada varian-varian yang sekarang ni belum muncul lagi. Now, varian ni dia berkeupayaan untuk terselindung daripada imuniti badan kita. Disebabkan oleh adanya molekul-molekul gula yang mensaluti spike protein tersebut. Now, disebabkan itu ada perubahan-perubahan atau penambahbaikan yang akan dilakukan kepada vaksin-vaksin yang sedia ada supaya dia memperkukuhkan lagi imuniti seseorang tersebut. Bukannya kita beritahu yang imuniti sekarang ini tidak akan berfungsi. Memang akan berfungsi. Akan tetapi dengan memberian satu lagi dos, dia akan memperkukuhkan lagi immune response kita terhadap varian-varian baru yang akan muncul atau kemungkinan muncul dalam jangka waktu terdekat. Baik. Doktor, mungkin sebelum sedikit saya nak memetik sedikitlah persoalan daripada penonton kita sebentar saja tadi yang saya rasa ramai juga yang ingin tahu. Adakah saya masih berisiko tinggi untuk terkena virus COVID-19 selepas divaksin memandangkan banyak varian baru, dan juga adakah berkemungkinan seseorang yang telah divaksin itu menyebarkan virus COVID-19 kepada orang lain? Okey. Nah, kita kena lihat pada situasi sekarang. Adakah di area atau geografi tersebut ramai yang masih dijangkiti dengan COVID-19 ini?
jika kita berada di tempat tersebut, kita boleh dijangkiti sekali lagi, akan tetapi disebabkan daya tahan kita baik, kita mungkin tidak akan ada sebarang simptom. Akan tetapi disebabkan kita ni terekspos kepada virus tersebut, memang unsur replication daripada virus tersebut tu kita tak dapat ukur. Dan kemungkinan kita menyebar ke orang lain yang belum ada immunity atau susceptible. Itu mungkin terjadi. Disebabkan itu kita harus memperkukuhkan lagi SOP kita, iaitu SOP peribadi. Itu yang amat penting. Baik. Kawalan kendiri ya doktor, kawalan kendiri. Pakai pelitup muka, jaga jarak fizikal. Ya, benar. Tapi doktor, ramai juga yang kurang faham sebenarnya, yang mana apabila ramai yang telah divaksin tapi kes positif juga semakin tinggi dan juga ada perbezaan dari segi simptom tu sendiri dan juga kategori di dalam yang mana dialami oleh pesakit sebelum mereka divaksin. Kalau boleh sedikit pencerahan dari doktor. Okey, kita dah tahu yang COVID-19 ni ada polar spectrum symptoms. Dia punya simptom tu ada spektrum. That means daripada asymptomatic hingga kematian. So, kita dapati bahawa ada type 1, type 2, type 3, type 4 dan type 5. Now, type 1 dan type 2, dia tidak ada simptom. Mungkin dia tak ada langsung simptom. Tetapi pada hari ini dia boleh jadi type 1. Dia pun boleh jadi ke type 5 disebabkan oleh reaksi tubuh badan kita dan juga virulensi daripada virus tersebut. Itu yang kita harus monitor. Seseorang yang walaupun dia type 1, dia kena monitor simptom dia dan juga SpO2 dia waktu dia buat berada di rumah. So, kita tak boleh anggap yang hari ini saya ni type 1. Saya ni memang tak ada simptom. Itu pada ketika tersebut. Sebab kita tak dapat tahu bagaimana reaksi tubuh kita terhadap jangkitan virus tersebut. Sebenarnya kebanyakan kematian itu terjadi disebabkan oleh reaksi tubuh kita terhadap jangkitan virus tersebut. Disebabkan tu terjadinya paru-paru basah. Nah, apa dimaksudkan paru-paru basah adalah inflammation atau peradangan daripada paru-paru akibat jangkitan COVID-19 ni. Apabila virus tu masuk ke dalam sel-sel paru-paru, imun sistem kita tidak mengenali yang mana yang sel yang baik dan sel yang tidak baik. Ini untuk mereka-mereka yang belum divaksin. So, itu terjadi dan reaksi imuniti kita, let's say kita sepatutnya hantar tentera darat. Ini tidak, dia akan hantar tentera darat, tentera laut dan juga tentera udara sehingga dia menyerang seluruh paru-paru kita. Itu yang jadi paru-paru basah, dan kita tahu paru-paru itu adalah oksigen daripada persekitaran masuk ke dalam darah kita. Dan apabila ada cairan di paru-paru, sistem oksigen yang masuk ke darah dan CO2 yang keluar ke udara akan terganggu sehingga menyebabkan organ failure. Okey, doktor, macam mana Fahrin kongsikan dia dah lengkap 2 dos kan? Kalau kita dah lengkap 2 dos ini, sekiranya lah nak dijadikan cerita kita terkena juga jangkitan COVID-19 tu, adakah simptom dia berkurangan, doktor? Dan mungkin juga boleh terus menyelamatkan nyawa sebenarnya, doktor. Okey, kita dapati bahawa daripada mereka yang menerima vaksin ni secara data daripada semua negara, kita dapati bahawa percentage mereka yang telah divaksin yang menuju kematian tu memang very minimal. Dan juga ke tahap 4 tu very minimal. Okey, doktor, boleh. Tetapi kita dapati juga ada certain people immunity mereka tidak terwujud walaupun diberi vaksin.
Okey, doktor setuju tak? Ini mungkin sedikit soalan tambahan daripada saya lah. Kalau kita lihat setakat semalam kan 19,189 kes baharu. Mungkin ini suatu yang selalu diperkatakan oleh orang ramai. Tapi sebenarnya yang menjadi penanda aras sebenar kepada keberkesanan dan sebagainya dan apa juga yang kita harus lakukan adalah kadar jangkitan di kategori 4, 5 dan juga kadar kematian. Doktor bersetuju tak dengan pendapat saya ni? Okey, sebenarnya kan saya bersetuju dan juga kalau kita ada type 1 yang ramai, dia akan menuju ke type 5, type 4 pun banyak. Okey. Kita harus kurangkan type 1. That means kita type 1 berkurang, dia akan berkurang mereka yang type 3 dan type 4 dan type 5. So yang pentingnya adalah type 1 harus berkurangan. Baik. Jadi itulah sebab Baru kita boleh melihat yang apa yang terjadi pada type 4 dan type 5. Dan again, Fatin dan Farhin. Dan Fatin. Fatin, Keliru So kita kena tahu kes yang kita laporkan semalam adalah swab yang kita ambil dalam masa 24 jam dan juga 48 jam yang kebelakangan. Ya. Dan apabila kita dapat value untuk hari ini, kita telah pun penyebaran itu telah pun terjadi kepada menerusi kontak-kontak daripada kes-kes yang tersebut. Dan kita harus faham bahawa manusia adalah hos yang boleh membawa virus tersebut. Virus itu tidak bergerak sendiri. Manusia yang membawa virus ini dari satu tempat ke satu tempat yang lain dan menjangkiti manusia-manusia yang ada di situ yang belum dijangkiti atau belum menerima vaksin. Okey. Baik. Okey, lengkap sebenarnya perkongsian. Kejap lagi kita nak bersama dengan doktor balik dan kita nak kongsikan sebenarnya ada satu perkongsian yang sangat istimewa sebenarnya bersama dengan nenek kita yang disediakan oleh Syifa. Apa kata jom kita saksikan. Steady nenek ni. Sehingga kini, jumlah warga emas yang berdaftar di seluruh negara bagi mendapatkan suntikan mencecah 3.1 juta orang dan seramai 3 juta sudah menerima satu dos suntikan manakala 2.25 juta sudah lengkap divaksin. Zainab Ibrahim, 78 tahun, antara warga emas yang sudah melengkapi 2 dos vaksin. Pada mulanya Zainab takut untuk menerima vaksin dan telah menolak untuk menerimanya pada janji temu pertama tanggal 26 April lalu. Namun pada 8 Jun, dia ditemani oleh cucunya Saiful Haslim Baharudin untuk mengambil vaksin di program outreach vaksinasi COVID-19 di Masjid Sultan Ismail Petra, Kampung Bangor, Kelantan. Sebab mula-mula takut, ada puasa takut juga kata. Sebab dia tak nak mula-mula tu kata main dia fikir orang tu cocok-cocok belakang. Sebab aku takut tu saya dengar kata dia ada gemel lah, pola macam-macam kata. Lalu pun rasa takut. Sokongan serta dorongan daripada keluarga kunci utama untuk Zainab tetap yakin mengambil vaksin sekaligus dapat membantu melindungi diri dan keluarganya. Saya fikir saya tak cocok orang lain semua cocok, saya pun rasa semua lah. Cocok jadi satu hal lah. Ya, sebab tak berlaku tak apalah kalau berlaku apa-apa susah juga. Menghidap kencing manis dan darah tinggi, dia bersyukur kerana hanya mengalami gejala yang ringan selepas divaksin. Pasal tak ada bersatu. Tak rasa takut, tak ada apa lah. Ada pening sikit. Beraluk kalau kata dia tahulah beraluk luka-luka tu orang luar tak payah. Diharap dengan pengambilan vaksin ini dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 terutamanya bagi golongan warga emas. Syabas kita ucapkan kepada Nenek Zainab kita tadi dan terima kasih tahniah aku juga kepada anak-anak yang terus prihatin membantu warga emas atau ibu bapa mereka
ke pusat pemberian vaksin untuk divaksinasi. Itu berkenaan dengan Nenek Zainab, warga emas. Kita nak tanya juga kepada doktor yang mana warga emas dah divaksin, kita juga dah divaksin. Tapi bagaimana sebenarnya anak-anak kita, mereka kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun, bagaimana cara lain untuk mereka melindungi diri mereka daripada COVID-19 ni, doktor? Dan apa mungkin juga peranan masyarakat? Kalau kita lihat, salah satu cara dan boleh kita mengelakkan kanak-kanak di bawah 12 tahun tu dijangkiti adalah ibu bapa dan juga adik-beradik yang lebih dewasa tu mengamalkan SOP di sepanjang waktu dan juga sewaktu keluar daripada rumah. Dan kita harus faham yang setiap orang yang kita di luar tersebut, kita tak tahu status dia. Dan status seseorang tu dijangkiti atau tidak hanya akan kita tahu setelah mereka melakukan swab test atau test kendiri yang sekarang kita boleh buat di rumah. Dan tanpa itu kadang-kadang kita tahu yang type 1 tu memang mereka tak ada simptom. So salah satu cara yang kita boleh menjaga anak-anak kita supaya tidak dijangkiti adalah satu daripada menjaga SOP itu di luar rumah dan juga kita harus memperkukuhkan lagi kebersihan kita, ventilation di dalam rumah kita dan juga mengelakkan daripada 3C tersebut. Tempat-tempat yang sesak, tempat close contact dan juga confined space. Dan kita dapati bahawa apabila kita berada di confined space, ventilation tu amat penting. Disebabkan ventilation tidak bagus, walaupun kita pakai mask, berada di kalangan seorang pesakit atau seorang yang COVID positif, kita boleh dijangkiti walaupun kita pakai mask di dalam bilik yang tertutup tanpa ada pengudaraan yang bagus. Baik, doktor, di penghujung perbincangan kita ini sekali lagi kita nak doktor memberi penekanan dan juga pemahaman di mana bagi mereka ataupun individu yang telah pun lengkap divaksin 2 dos dan juga dikatakan mencapai imuniti, tapi mereka juga harus beringat dan harus patuh pada SOP, doktor. Ingatkan mereka. Ya, saya rasa kita dah banyak kali bercakap tentang ni. Saya harap masyarakat yang Malaysia dapat memperkukuhkan lagi SOP kita. Walaupun kita dah terima vaksin, kita tak boleh pandang rendah yang kita dah vaksin, kita tak perlu pakai mask and so on. Kita harus pakai mask dan mengamalkan hygiene yang baik. Dan juga mengelakkan diri daripada dijangkiti. Itu yang kita harus buat supaya kita keluar daripada pandemik yang kita alami sekarang ini. Baik, sekali lagi kita ingin ucapkan terima kasih. Sebenarnya doktor, kami terlalu banyak persoalan dan juga fakta yang kita sebenarnya boleh kongsikan, tapi waktu sangat mencemburui kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Vineshwaran Muthu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Kawalan Penyakit. Terima kasih sekali lagi doktor. Terima kasih Terima kasih kepada Fatin dan Fahrin. Fatin, terima kasih doktor. Jaga diri. Bahagian Kawalan Penyakit. Terima kasih. InsyaAllah. Baik, Fatin, sebenarnya sangat ringkas, sangat padat. Banyak lagi perkongsian yang boleh kita lakukan. Tapi sebenarnya besar harapan saya kepada mereka semua akan memperlengkapi diri mereka dengan ilmu dan pengetahuan dan bukan saja sewenang-wenangnya menidakkan peranan vaksin. Betul. Dan saya sangat suka macam mana untuk melindungi anak-anak kita adalah kita menjaga SOP dan juga kebersihan kita. Lindung diri, lindung semua. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti biasa, kami nak sentuh sikit berkenaan dengan laporan statistik COVID-19 terkini setakat semalam. Yang mana Fahrin pun dah kongsikan tadi angka terbaru 19,819 dan juga 257 kematian. Dan rata-rata kalau kita lihat kluster-kluster yang dicatatkan, komuniti melebihi daripada kluster tempat kerja dan juga di rumah ibadat. Ya, dan kalau kita lihat daripada statistik ini, maka jelas ini adalah merupakan angka ataupun
fakta statistik tertinggi yang pernah dicatatkan di dalam negara kita, terutamanya kadar kematian sangat tinggi dalam tempoh masa 1 hari. Jadi seperti mana kita dah kongsikan dalam topik tadi, inilah betapa pentingnya peranan vaksinasi di dalam mencapai imuniti kelompok di negara kita. Betul. Kita tahu kan sekarang ini ada satu kemudahan yang mana kita boleh membuat kit ujian kendiri COVID-19 di rumah. Tapi anda jangan lupa untuk pastikan cara kita untuk membersihkan bagaimana selepas kita menggunakan itu, iaitu masukkan semua peralatan yang telah digunakan dalam beg plastik dan juga ikat. Masukkan dalam satu lagi beg plastik dan ikat dan juga buang ke dalam tong sampah yang tertutup. Ini sangat penting sebenarnya untuk kita menjaga kebersihan. Inilah yang kita perkatakan tadi, cara yang tepat dan betul dan bagaimana aturannya untuk kita menggunakan kit ujian kendiri COVID-19. Tapi ini ada juga sesuatu yang sempat dikongsikan oleh penerbit kami, Fiza Sabjahan, dari petikan ciapan The Washington Post, di mana Agensi Pengawalan Penyakit dan juga Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan telah mengesan 2 kes terbaru di kalangan Delta Plus, iaitu varian Delta Plus yang setengah pakar mengatakan dan percaya bahawa ianya lebih bahaya dan mudah berjangkit berbanding varian Delta yang asal. Jadi ini benar-benar serius dan ilmu juga informasi fakta anda perlu harus sentiasa dikemaskini mengenai COVID-19 ini. Teruskan membaca bagi banyak pengetahuan berkenaan dengan apa yang kita lalui sekarang ini. Betul. Saya nak pesan sebenarnya Fatin, tahu. Kita ni bila bercakap tentang hal ini, jangan kita ikut-ikut, jangan kita dengar-dengar. Kita sendiri harus mengkaji dan mencari fakta sebenar untuk rujukan diri sendiri. Betul. Rujukan diri sendiri untuk kita sendiri melindungi kesihatan kita. Bukan jangan ikut cakap orang, jangan tengok kat media sosial. Benar. Kan benda-benda yang tak sahih itu. Baik, kita tinggalkan berkenaan dengan COVID-19 ini, Fat. Sejujurnya saya memang rindu separuh nyawa. Tapi rindu separuh nyawa saya nak kembali kepada kehidupan yang normal. Betul. Saya pun ikut awak lah macam tu. Okey, kita nak bersama dengan dua penyanyi rindu separuh nyawa, iaitu Nakyu dan juga Vanessa Reynolds. Dah pun bersada dalam talian. Apa khabar kedua-duanya? Assalamualaikum. Salam, khabar baik. Okey, Vanessa apa khabar? Selamat tengah hari Vanessa. Okey, baik. Kita sebenarnya tahu lagu ni dah buat beberapa ketika, dah berada di radio dan juga di platform media sosial dan sebagainya. Mungkin untuk kita terus berkongsi mengenai rindu separuh nyawa ni, silakan Nakyu ataupun Vanessa untuk cerita mengenai lagu ini. Lagu Rindu Separuh Nyawa dah dirilis pada 9 Mac dan alhamdulillah setakat hari ini dah mencapai 4.2 million view. Wow. So, dapat sambut. Dan ini adalah untuk saya adalah lagu duet yang pertama sepanjang kerjaya saya selama 20 tahun. So saya sangat bertahan hatilah. Okey, kita nak tahu jugalah sebab kita ada baca kan Nakyu selaku komposer, kenapa memilih Vanessa sebagai duet yang pertama tu? Menarik ni. Okey, sebab saya tak kisah berduet dengan sesiapa pun pada asalnya. Lepas tu label Sony Music dia suggest nama Vanessa. Lepas tu saya buat research, saya cari nyanyian-nyanyian dia kan. Lepas tu saya terus dah tak nak orang lain dah. Okey, saya cakap saya nak Vanessa ni untuk duet dengan saya untuk lagu ni. Wah, okey, yang ini kita nak tanya Vanessa pula. Vanessa, bila anda mendengar jawapan daripada Nakyu sebegitu dan juga sebagai seorang yang terus mengasah bakat menempa nama di industri nyanyian tanah air ni, apa perasaan Vanessa? Vanessa rasa sangat-sangat bertuah sebab Abang Nakyu dapat pandang bakat Vanessa, and nak bersyukurlah sebab dapat bertemu dengan orang sehebat macam Abang Nakyu. So, I rasa special dan lagu kita akan sebab also my first duet. Saya sangat sukalah. Okey. Because bila I dapat recording, I selalu dengar hari-hari meremang juga. Macam tu. Vanessa, sebenarnya saya dah jadi peminat awak sedap saya tengok awak masuk yang program bakat pencarian kanak-kanak tu, Vanessa.
Saya Dah tahu lama anda tu. akan sangat-sangat terkenal. Okey, kita nak tahu juga. Kalau kita tahu Nakyu punya suara macam serak-serak basah dan juga Vanessa pula memang mempunyai tone yang tinggi. Ya. Kedua-dua ini bila disatukan pastinya ada cabaran. Bagaimana sebenarnya mencari chemistry dari segi suara dan juga usaha memantapkan lagi lagu ini? Okey, sebenarnya itu adalah elemen utama masa kita decide untuk jadikan lagu ni lagu duet. Sebab kita nak cari satu benda yang unik. Jadi karakter suara saya yang serak dan besar digabungkan dengan Vanessa yang mempunyai teknikal suara yang baik. Jadi eksperimen tu kita buat dalam studio dan sebenarnya kita pun tak tahu boleh menjadi atau tak. Kita just cuba je. Tapi magicnya dalam 1-2 jam pertama tu kita dah dapat rasa magic untuk lagu ni lah. Dan eksperimen tu menjadi, alhamdulillah. Okey, untuk Vanessa, mungkin serba sedikitlah cabaran bukan saja menghasilkan lagu ini tapi cabaran mungkin anda dan juga warga industri muzik di kala tempoh pandemik COVID-19 ni. Mungkin boleh kongsikan dengan kita. Okey, untuk Vanessa dan semua penyanyi di industri muzik, of course kita terjejas dengan COVID-19 dan kita hanya boleh buat semua secara online sahaja. Vanessa rasa experience tu kurang sikit lah kalau kita buat online, sebab kalau kita boleh nyanyi on stage, nyanyi real life, dia lagi feel lah rasa dia lagi rasa. Saya harap COVID-19 ni boleh cepat-cepat jauh-jauh lah daripada kita. So kita boleh start balik kehidupan kita yang sebelum ni. Okey, Nakyu mungkin seberingkas juga penghasilan music video tadi. Saya tengok memang cantik, cukup menarik. Bila buat tu dan di mana dapat inspirasi kisah untuk video klip itu? Okey, sebenarnya pasal music video ni saya terus terang saya bukannya orang yang pandai pasal visual. Jadi saya serahkan kepada tim saya dan juga Sony Music. Jadi sebenarnya MV ni adalah hasil daripada perancangan label lah, Sony Music dan juga tim MV itu sendiri. Dan sebenarnya kalau kita nak tanya saya sebab apa style apa cerita pasal MV ni kan, pada saya senang je. Orang yang berindu separuh nyawa. Wah. Tapi apa yang pasti sebenarnya Nakyu nampak sangat segak, sangat kacak. Vanessa nampak sangat jelita. Lagunya juga sedap didengar. Sangat cukup lah orang kata segala garam gula dia kan. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Nakyu dan juga Vanessa kerana bersama dengan Wanita hari ini. Siapa yang belum dengar lagi lagu ni kena cepat-cepat dengar. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada Vanessa dan juga Nakyu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Baik, kita ada banyak lagi perkongsian menarik yang kami akan kongsikan sebentar saja lagi, tapi kita akan berehat seketika. Pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Harus aku berdiam saja karena ku tak mampu kata apa-apa. Hatiku para kerenamu. Kini ku dara kerenamu. Jangan kau kata kau benar-benar cinta padaku. Hatiku para kerenamu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita kembali dan ada satu yang istimewa khususnya untuk orang-orang Shah Alam. Okey, Shah Alam 40,000. Okey, apakah itu? Puan Sri Azlina, Datin Rose dan juga Tengku Syafinas. Mereka ni so-called BFF tapi ada banyak rahsia yang disembunyikan antara mereka. Konflik, skandal, tak puas hati ada saja yang terjadi, gandingan hebat. Datin Paduka Umi Aida, Rita Rudaini, Ana Jobling dan ramai lagi. Saksikan Shah Alam 40,000 setiap Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia TV3. Malas nak cakap banyaklah, kita saksikan je. Puan Sri Azlina, Datin Rose dan Tengku Syafinas. Tekan BFF for life. Mereka ni so-called BFF tapi ada banyak rahsia yang disembunyikan antara mereka ni. Konflik, skandal, tak puas hati, you name it dear. Baik kita macam tu je. Semuanya ada di Shah Alam 40,000. Isnin hingga Jumaat 7 malam di Akasia
TV3. Menarik. Itu Shah Alam 40,000. Itu Shah Alam 40,000. Ini satu lagi. Cinta kena tapau Alamak. Okey, kita kongsikan. Ain dia adalah seorang gadis dari kampung berhijrah kerja di bandar. Di tempat kerjanya ada pula bos yang garang. Bos dia yang bernama Ash ini pula sangat pemboros dan juga suka membulinya. Namun, adakah hubungan mereka akan kekal sebagai rakan kerja je atau mungkin lahir bibit-bibit suka sama suka? Who knows kan? Jom saksikan drama romantik terbaru Hello Jangan Tapau Cintaku lakonan Nafis Muaz, Alicia Sanda, Ika Farhana secara percuma dan eksklusif di aplikasi iQIYI atau di www.iq.com/local. Macam mana dia tapau tu? Mari kita tengok. Ini Ain dia, gadis kampung yang suka berusaha dan berjimat cermat. Kalau rezeki lebih, boleh tapau lebih. Ini pula Ash Fayad. Anak orang kaya di bandar. Belagak, garang pula tu. Awak memang tak cek dulu sebelum hantar kat saya? Ish, boleh ke perbezaan ni bawa balik bahagia ikat tepi? Dalam Hello Jangan Tapau Cintaku. Jangan tapau cinta. Okay, baik. Fatin, kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Jadi, apa yang mungkin boleh kita kupas sedikitlah mengenai vaksin dan patuh SOP ni? Pastinya vaksin melindungi kita. Jadi, kita pegang yang itu saja. Jadi, kita jangan lupa untuk terus jaga SOP dan juga penjarakan kita. Bukan untuk kita, tapi untuk ahli keluarga kita, anak-anak kecil kita dan juga mereka yang berumur 12 tahun ke bawah. Dan mungkin tidak mustahil suatu hari nanti ini akan menjadi satu endemik seperti flu sebelum ini. Flu sebelum ini, dan kita harus orang kata mungkin berdamai dengan COVID-19 dan hidup dengan orang kata melindungi diri dan melindungi semua. Betul. Kalau dulu tanya saya, impian saya menjurus kepada cita-cita. Sekarang impian saya nak kembali kepada hidup yang biasa. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, sebelum menutup siaran juga Fatin, kita nak sekali lagi war-warkan tentang atlet-atlet Olimpik kita yang bakal beraksi di peringkat akhir bermula jam 2 petang ini, iaitu Pandelela Rinong dan juga Datuk Azizul Hasni Awang dan juga Shah. Kita berilah sokongan kepada mereka. Kita hashtag banyak-banyak sebab kat sana kita tak boleh nak bagi sokongan. Jadi kita bagi sokongan secara moral di hadapan TV kita. Okey, baik. Kita akan kembali jam 12.30 hari esok. Ini topik kontroversi sikit, kebiasaannya kepada orang perempuan. Saya tanya orang perempuan mesti saya nak tanya awak. Okey, awak sebagai seorang wanita sanggupkah berkongsi kasih? Kasih anak? Kalau kasih dengan wanita lain barangkali? Awak janganlah. Itu teaser awak ke yang pasal madu hari tu? Bukan? Bukan. Tapi itulah sebenarnya kami akan kongsikan bersama dengan anda esok, di mana mungkin kita akan menyingkap perasaan, mungkin isu, mungkin konflik tentang berkongsi kasih ini. Relevan atau tidak, ataupun boleh ke jadi harmoni walaupun berkongsi kasih, itu kita nak kongsikan dan juga bersama dengan kita berdua esok. Dan pastikan anda kembali bersama dengan kami. Dan untuk setakat hari ini, teruskan jaga diri, teruskan jaga SOP sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu
Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati di